Sama saja saya ucapkan kepada pensyarah pendidikan moral kita, Puan Hajar Syarul Wahidah dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Saya berasa sangat gembira dan bersyukur kerana kita dapat bersama-sama berkumpul di sini pada hari yang penuh bermakna ini untuk mengadakan sebuah forum yang bertajuk Nilai Mulia Masyarakat Malaysia. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata Allah. Sebelum kita mulakan perbincangan kita, saya ingin mengalu-alukan dua orang ahli panel yang sudi meluangkan masa untuk melibatkan diri dalam perbincangan hari ini. Nama saya Goh Yu Heng dari KAS MD1 dan saya sebagai moderator sepanjang perbincangan forum ini. Ahli panel pertama dan kedua ialah saudari Chi Ying dari KAS MD2. Selamat datang saudari Ying. Terima kasih moderator. Saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli panel kedua iaitu saudara Komping dari KAS MD10. Sama saudara Komping. Apa khabar? Khabar baik, moderator. Nama saya Guan Ping. Baiklah, perkenalan ahli panel kita dah selesai dan sebelum kita memulakan perbincangan kita, saya minta izin untuk menerangkan sedikit tentang tajuk kita. Kemungkinannya, ada sesuatu persoalan dalam minda para hadirin tentang definisi nilai mulia. Sebenarnya, nilai mulia dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Wan Muhammad Zahid mentafsirkan nilai murni sebagai nilai murni merupakan tangkapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama untuk membentuk kehidupan penganutnya, untuk menjadi baik dan berakhlak mulia. Melalui tafsiran yang diterangkan oleh Wan Muhammad Zahid, kita dapat mengetahui nilai-nilai murni merupakan sesuatu amalan yang baik dan perlu diamalkan oleh setiap orang supaya dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia dan bersifat baik. Untuk mulakan forum kita pada hari ini, saya ingin mengenalkan pertanyaan saya kepada ahli panel pertama, Saudari Ying, tentang apakah nilai-nilai murni dalam diri sendiri dan keluarga. Dipersilakan Saudari Ying. Terima kasih kepada saudara Yu Heng di atas soalan yang diajukan. Sebagai mukadimah perbincangan, saya sebagai ahli panel pertama ingin membentangkan subtopik tajuk forum kita, iaitu nilai murni dalam diri sendiri dan keluarga. Sebelum saya pergi ke perbincangan saya ingin memanifestasikan maksud nilai murni. Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Nilai-nilai murni amat penting dalam kehidupan semua lapisan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana nilai murni dapat mencerminkan kelihatan dalaman diri kita yang tidak boleh dinilai daripada kelihatan luar. Oleh itu, kita perlu mengamalkan sikap yang baik, perlakuan yang tidak menjejaskan imej diri dan keluarga kita. Asas pembinaan nilai murni pada seseorang bermula sejak peringkat kanak-kanak. Contoh nilai murni yang perlu ada dalam seseorang ialah rasional, bertanggungjawab dan kasih sayang. Saat ini, sama ada kita sedar ataupun tidak, lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Kita acap kali tersentak dengan pelbagai masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat kita pada masa kini seolah-olah tidak lagi mempedulikan kepentingan nilai-nilai murni yang seyogia dalam diri kita masing-masing. Penerapan nilai-nilai murni dapat mempengaruhi diri seseorang itu menjadi seseorang yang berhati mulia. Oleh itu, seseorang perlu mempunyai nilai-nilai murni
yang saya katakan tadi supaya dapat menikmati kehidupan yang indah dan bahagia. Nilai murni pertama yang perlu ada dalam diri dan keluarga ialah nilai murni rasional. Bagi menghuraikan nilai murni ini, kita haruslah bersikap rasional dalam membuat keputusan dengan tidak menimbulkan kemarahan dan isu sensitif dalam keluarga seperti kata-kata kasar. Saya berkeyakinan bahawa anda semua pernah ada perselisihan faham dalam situasi keluarga. Oleh itu, untuk mengurangkan kes tersebut berlaku dan mengelakkan hubungan keluarga menjadi renggang, kita perlulah rasional dalam membuat keputusan. Selain itu, kita dialu-alukan untuk rasional dalam pemikiran untuk menjadi seseorang yang dianggap berupaya menyelesaikan kebanyakan masalah dalam kehidupan harian. Mengapa kan dikatakan demikian? Hal ini kerana apabila seseorang dapat memahami situasi dengan pemikiran rasional serta dapat membahagikan perkara yang baik dengan perkara yang buruk, seseorang itu dikatakan seseorang yang telah matang. Seterusnya, kita jugalah bersikap rasional dalam bertindak supaya tidak terjebak dalam kegiatan sosial yang buruk yang akan menyakit hatikan ahli keluarga seperti merokok, menghisap data, dan vandalisme. Nilai murni yang kedua ialah bertanggungjawab. Nilai murni ini sentiasa didengar dari mana-mana. Tetapi, bagaimana kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sekarang ini? Berkaitan dengan isu semasa, banyak ibu bapa yang sibuk bekerja kurang memberi perhatian kepada anak yang masih kecil. Dan berdasarkan berita dalam atau luar negara, ada kanak yang lemas dalam sungai atau yang lagi teruk dalam waktu mandi. Inilah akibat ibu bapa yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan anak. Seterusnya, diikuti dengan pemakanan anak yang semakin menjadi tumpuan masyarakat. Banyak kanak yang obesiti atau kekurusan dianggap salah laku ibu bapa yang tidak menjamin kualiti dan kuantiti pemakanan. Nilai murni yang ketiga ialah kasih sayang. Dengan sambungan di depan, kecuali tanggungjawab ibu bapa, anak juga digalakkan untuk menyampaikan kasih sayang kepada ibu bapa yang bersusah payah membesarkan mereka. Masyarakat sering membincangkan isu anak dengan ibu bapa seperti cara menyayangi ibu bapa. Berdasarkan kajian yang tidak teliti, sebahagian anggota masyarakat tidak bersetuju dengan cara menyayangi ibu bapa dengan hanya memberi wang kehidupan dan mereka menggalakkan orang ramai meluangkan masa untuk menemani ibu bapa apabila mereka sudah tua. Orang-orang tua haruslah diberi lebih perhatian dan kasih sayang supaya tidak menghadapi penyakit psikologi seperti kemurungan dan penyakit biasa seperti kencing manis. Nilai-nilai murni dalam sebuah keluarga juga amat signifikan demi membentuk sesebuah masyarakat yang tinggi budaya. Contoh nilai-nilai murni dalam keluarga ialah kasih sayang dalam keluarga, tanggung jawab kepada keluarga, menghormati ahli keluarga dan mengekalkan tradisi kekeluargaan. Nilai-nilai ini juga amat penting bagi seseorang individu kerana penerapan dan pengekalan nilai antara ahli keluarga dapat menyumbang kepada masyarakat yang matang, pemikirannya dan stabil. Masyarakat yang stabil
menyumbang kepada keadaan persekitaran yang aman dan suci. Bahawasanya nilai-nilai murni dalam keluarga juga sungguh penting. Sebagai kesimpulan yang kecil, amalan nilai murni amat penting untuk perkembangan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Yang merah itu saga, yang puruk itu kendi, yang indah itu bahasa, yang elok itu putih. Demikianlah ungkapan yang menggambarkan kepentingan berbudi amalan nilai murni dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh itu, sifat rasional dan kasih sayang yang dahulunya menjadi kebanggaan masyarakat Timur, tetapi kian tragis ini wajarlah dipulihkan dan dihidupkan semula. Lantaran itu, semua pihak wajarlah disinergi sebagai abu dengan tebing dan mengelakkan sikap masing-masing perahu masing-masing kayu dalam menanam kasih sayang dalam diri setiap individu. Kita tidak seharusnya mengharapkan sebelah pihak sahaja untuk memupuk amalan murni ini dalam setiap jiwa rakyat Malaysia. Kerana bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Sebagai hasilnya, negara akan memiliki rakyat yang produktif dan berkualiti. Terima kasih Saudari Ingin. Seperti pandangan Saudari Ingin tadi, terdapat banyak nilai murni yang perlu kita mengamalkan dalam jiwa kita dan dalam keluarga, dan lagi ada banyak nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh diri sendiri dan keluarga supaya kita berakhlak mulia dan beradab sopan. Seterusnya, saya mohon Saudari Ingin untuk menerangkan cabaran dan halangan dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai murni. Dipersilakan Saudari Ingin. Terima kasih kepada panggilan moderator kerana menjemput saya sekali bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan tadi, untuk makluman, ibu bapa merupakan golongan penting untuk membentuk nilai murni pada diri anak-anak. Mereka perlu memainkan peranan mereka dengan baik untuk memupuk nilai murni anak-anak. Antara peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa dapat membentuk nilai murni anak-anak dengan menyediakan sumber rohani yang kuat kepada anak-anak. Hal ini sedemikian kerana faktor terbesar yang menyebabkan kehilangan nilai murni dan berlakunya gejala sosial dalam kalangan remaja ialah kurangnya atau rapor rohani tersebut. Hal ini membuktikan rohani merupakan aspek yang amat penting dalam usaha membentuk nilai murni anak-anak sekaligus mengelakkan mereka daripada melakukan aktiviti gejala sosial. Oleh itu, apakah peranan ibu bapa dalam menyediakan sumber rohani yang kukuh kepada anak-anak mereka? Sebagai contoh, ibu bapa perlu memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak untuk menyediakan sumber rohani yang kukuh kepada anak-anak mereka supaya memupuk nilai murni tersebut pada diri anak-anak. Asuhan atau didikan agama yang sempurna ini perlu dilakukan semenjak dari kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari gerbongnya. Namun begitu, ramai ibu bapa kini terlalu mengejar kemewahan dan keselesahan hidup sehingga mereka menganggap bahawa didikan agama tidak lagi penting. Ibu bapa juga seharusnya menghantar anak mereka untuk mendalami ilmu agama supaya mereka dapat menjadi insan yang lebih baik. Sebagai contoh, agama Islam amat menitik beratkan umatnya untuk menghormati orang yang lebih tua daripada mereka.
Di samping juga agama Buddha dan agama Hindia juga. Oleh itu, didikan agama yang sempurna amat penting kepada anak-anak bagi memupuk nilai murni anak-anak. Seterusnya, ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan rujukan pertama anak-anak dalam pembentukan sahsia diri apabila mereka membesar. Namun begitu, terdapat ibu bapa yang tidak menunjukkan teladan baik terhadap anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa sentiasa bercakap kasar. Hal ini akan menyebabkan anak-anak hilang nilai murni seperti nilai hormat kepada ibu bapa dan juga orang lain. Salah satu contoh baik yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk nilai murni pada anak-anak adalah sentiasa bersikap penyayang dan berbudi pekerti, serta jangan sesekali menjadi seperti ketam mengejar anaknya berjalan lurus, sedangkan diri sendiri berjalan mengiring. Hal ini demikian kerana anak-anak yang akan mengetahui akan kepentingan hormat terhadap masyarakat sekeliling. Oleh itu, ibu bapa merupakan insan yang paling penting dalam hidup anak-anak untuk membentuk sikap saling hormat menghormati. Ibu bapa perlu sedar akan kepentingan memupuk nilai ini di usia muda supaya nilai ini menjadi asas kepada pegangan hidup anak-anak. Sudah tak terang lagi bersulur bahawa nilai murni anak-anak dapat dibentuk melalui institusi keluarga, khususnya ibu bapa yang memainkan peranan yang penting. Bagi menyambungkan topik peranan ibu bapa dalam membentuk nilai murni, marilah kita membincangkan kepentingan ibu bapa dalam membentuk nilai murni dalam sahsia anak. Kepentingan yang pertama ialah dapat melahirkan generasi muda yang bermoral dan berakhlak mulia. Bagaimana dikata sedemikian? Kerana sifat bermoral dan berakhlak mulia ini dapat membentuk suasana masyarakat yang harmoni dan tidak mudah menimbulkan isu-isu sensitif dalam kalangan masyarakat seperti adat istiadat dan soal selidik agama. Kepentingan yang kedua ialah anak-anak dapat membezakan apa perkara yang halal dan haram. Sebagai contoh, kini anak-anak muda sering bercampur aduk dengan unsur barat yang kurang baik diamalkan dalam masyarakat seperti perkataan kasar dan bahasa campuran. Saya berasa kurang bersesuaian apabila bergaul dengan orang lain dengan bahasa campur bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Bukanlah kata menjatuhkan maruah negara kita, tetapi generasi muda akan kian melupakan cara pertuturan mereka yang mulia ini. Oleh itu, anak yang dididik dengan nilai murni akan tidak menjadi mudah terjebak dalam gejala sosial seperti kes jenayah yang akan mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat yang harmoni ini. Selain kepentingan ibu bapa dalam menyebarkan jalan nilai murni, ia juga dapat memberikan kesan yang baik seperti perselisihan faham antara satu sama lain dapat dielakkan. Apabila seseorang mempunyai nilai toleransi, kebanyakan masalah dapat diselesaikan kerana saling memahami kesusahan orang luar. Sebagai contoh, dalam tempoh masa COVID-19, banyak masyarakat terpaksa kehilangan pekerjaan, tetapi masih terdapat ahli masyarakat yang baik untuk menderma barang keperluan seperti pakaian dan makanan bagi mereka untuk menyambungkan kehidupan. Sesiapa yang mempunyai keperluan harian yang berlebihan
digalakkan meletakkannya di tong atau kotak berderma dan mereka yang bersusah dapat mengambil barang tersebut tanpa menghasilkan wang kehidupan harian. Kesan dalam memupuk nilai murni dapat diteruskan dengan kesan kepada negara. Negara dapat menjadi lebih maju dan aman kerana mempunyai pemuda yang akan menjadi pemimpin negara pada masa depan. Ketika seseorang pemuda mengetahui kepentingan nilai murni dalam diri sendiri, seperti nilai kerajinan, dia akan meneruskan usaha dengan menceburi lebih tenaga dalam membentuk diri sendiri yang baik, seperti meluaskan pemandangan dengan membaca buku rujukan. Bagi seseorang yang memiliki teknik, saya mendapati bahawa sesetengah masyarakat yang berbakat mampu melatih diri seperti belajar pengetahuan programming dalam masa kuarantin di rumah sempena tempoh kawalan pergerakan. Oleh itu, saya membuat kesimpulan yang kecil. Peranan ibu bapa dalam membentuk nilai murni dalam diri sendiri untuk kanak-kanak adalah amat penting bagi diri keluarga sehingga negara. Terima kasih Saudari Ing. Penerangan yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam kehidupan anak kerana peranan ibu bapa lah yang mampu membentuk anak menjadi insan yang mempunyai sahsiah yang cemerlang di mana pada dan di akhirat. Imam Al-Bukhari pernah berbicara, jika kamu ingin melihat masa hadapan negara, lihatlah golongan muda yang ada sekarang. Seterusnya, mungkin para penonton masih lagi bertanya-tanya mengenai tajuk ini dan saya ingin pula mengajukan soalan kepada ahli panel kita, Kuan Ping, dan soalannya ialah, apakah kepentingan nilai murni dalam masyarakat dipersilakan saudara Kuan Ping. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan oleh saudara Yu Heng. Sebagai ahli panel ketiga, saya ingin memperkenalkan kekangan-kekangan yang dihadapi dalam menerangkan nilai murni. Berbalik kepada soalan tadi, sebab berbagai halangan yang muncul dalam berbagai peringkat di dalam negara kita, sama ada di peringkat individu, keluarga, sekolah, maupun di dalam komuniti. Kekangan-kekangan yang muncul ini bukan sahaja menimbulkan isu-isu masyarakat, bahkan menghalang pihak-pihak yang berusaha untuk memupuk nilai murni kepada semua golongan dalam masyarakat. Masalah-masalah ini perlu diambil berat oleh semua pihak kerana hal ini memberi impak negatif kepada mereka jika tidak ditangani dengan secepat mungkin. Maaf, terdapat isu teknikal menyebabkan saya terkeluar. Saya mengucapkan maaf kepada semua. Baiklah, kita sambung. Daripada tadi, saya ingin menceritakan masalah yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat ialah ideologi materialism yang semakin melampau. Sebelum saya menjelaskan kesan ideologi ini kepada dalam memupuk nilai murni, saya ingin menjelaskan maksud ideologi ini ialah sejenis fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan berjirim. Sementara itu, orang-orang yang kehidupannya berorientasi kepada materi ia dikenali sebagai materialis. Hasil daripada pembaris bengkok materialism yang kononnya menimbang benar dan salah sesuatu perkara semata-mata berdasarkan nilai kebenaran, masyarakat tidak dapat berfikir dan mengambil tindakan yang betul dalam perkara-perkara penting yang muncul dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, pada masa kini, ramai pemuda suka mengejar dalam kehidupan dalam memiliki gadget-gadget yang canggih. Contohnya, mereka
suka membeli telefon yang baharu untuk menggantikan telefon yang lama pada setiap tahun. Hal ini menyebabkan mereka banyak membaca wang dan masa untuk membeli gadget kerana mereka menganggap gadget baru dengan kerap. Dengan perlakuan itu, ramai pemuda menggadaikan masa mereka untuk bekerja demi mendapat wang untuk membeli gadget yang canggih sahaja dan mengorbankan masa mereka untuk belajar. Hal ini menyebabkan ramai pemuda tidak bersikap rasional dalam membuat keputusan dan ini menjejaskan masa depan mereka. Masalah yang kedua ialah ibu bapa sibuk bekerja. Sebagai penjaga dan pembimbing anak-anak, ibu bapa bertanggungjawab dalam membuat nilai murni dalam jiwa anak-anak mereka. Namun, demi membiayai anak-anak dan keluarga, mereka terpaksa mengorbankan banyak masa untuk bekerja. Hal ini menyebabkan ibu bapa mempunyai masa yang sangat terhad untuk melayan anak-anak dan mengajar mereka tentang moral. Apabila mereka kurang berkomunikasi dengan anak-anak, ibu bapa sukar untuk mengetahui siapakah yang sedang bergaul dengan anak-anak mereka. Dengan kemajuan teknologi kini, anak-anak boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan mereka yang berada jauh dengan mereka dengan adanya internet dan telefon bimbit. Malah, mereka boleh juga berkomunikasi dengan orang-orang yang mereka tidak kenal melalui internet. Tanpa pantauan daripada ibu bapa, anak-anak muda dipengaruhi oleh kawan-kawan mereka yang mengajak untuk melakukan perkara-perkara negatif seperti merokok, melari rumah, ponteng sekolah dan berlepak malam. Kesannya, minta anak-anak semakin dicemari oleh perkara negatif dan melupai pengajaran ibu bapa. Akhirnya, mereka melakukan sesuatu tanpa kira sama ada perkara itu betul atau salah. Apabila ibu bapa sedar, nasihat mereka kepada anak-anak sudah tidak dihayati oleh mereka. Seperti sudah terhanduk parut menganda. Masalah yang ketiga ialah masyarakat Malaysia yang lebih mementingkan pencapaian akademik daripada tingkah laku mereka. Selama ini, ibu bapa mengambil berat dalam pencapaian akademik kanak-kanak. Mereka jarang mengambil berat terhadap pencapaian kanak-kanak dalam pendidikan moral maupun kurikulum. Ibu bapa memuji kanak-kanak mereka apabila kanak-kanak mendapat keputusan yang cemerlang dalam pendidikan moral. Ibu bapa jarang membenci kanak-kanak kerana mereka tidak mementingkan pencapaian anak-anak mereka dalam pendidikan moral. Sebaliknya, apabila anak-anak mencapai pencapaian yang tinggi, iaitu dalam subjek yang utama seperti bahasa Melayu, matematik dan sains, mereka akan memuji anak mereka dan memberi hadiah kepada anak. Hal ini menyebabkan anak-anak mula menganggap subjek pendidikan moral tidak penting lagi kepada mereka. Kesannya, apabila cikgu sedang mengajar nilai murni kepada anak-anak, mereka akan tidak fokus dan mengambil mudah terhadap pengajaran nilai murni yang disampaikan oleh cikgu mereka. Lama-kelamaan, pendidikan moral semakin dihiraukan oleh pelajar, menimbulkan keruntuhan alat dalam kalangan belajar. Kesimpulannya, pihak ibu bapa dan kerajaan seharusnya berganding bahu dalam mengatasi masalah-masalah ini. Pak kata, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kekangan-kekangan yang dihadapi dalam memupuk nilai murni boleh diatasi oleh pihak ibu bapa dan pihak kerajaan dengan usaha mereka yang kekal dan konsisten. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen anti-ras untuk mengatasi masalah moral. Ibu bapa pula boleh meluangkan masa untuk memberi perhatian kepada kanak-kanak. Kepentingan nilai murni seharusnya tidak dibingungkan oleh sesiapa pun dalam zaman kini yang semakin maju dalam bidang teknologi tetapi semakin masuk dalam bidang moral. Pegangkan nilai murni yang kukuh membantu manusia hidup dengan aman dan bermakna. Tanpa nilai murni, kehidupan kita akan menjadi huru hara dan akan mencetuskan pelbagai
masalah, konflik seperti kehidupan orang kreasi yang penuh dengan peperangan dan amalan tidak bermoral pada zaman jahiliyah. Oleh itu, kita seharusnya mengambil pengajaran daripada sejarah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, iaitu meninggalkan nilai murni dalam kehidupan. Terima kasih kepada ahli panel kita, Saudara Komping. Setakat ini, kita telah mendengar pandangan-pandangan tentang tajuk kita daripada kedua-dua ahli panel dan mempunyai kefahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai ini. Kesimpulannya, nilai-nilai murni amat penting dalam kehidupan kita dan penerapan nilai-nilai murni dalam satu bangsa masyarakat haruslah diambil berat. Dan perkara ini perlu dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan tidak boleh bersikap sambil dewa semasa menerapkan nilai murni kepada masyarakat. Kerana nilai murni memainkan peranan yang vital dalam kehidupan kita dan mendatangkan banyak kebaikan kepada kita seperti dipandang hormat oleh orang lain, dapat mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif dan lain-lain lagi. Bukan itu sahaja, masyarakat yang mengamalkan nilai murni dalam kehidupan mereka akan memikul tanggungjawab yang untuk membentukkan pengakuan orang lain dan juga dapat menjamin negara kita hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Hal ini dikatakan demikian kerana negara kita, Malaysia, terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Dan setiap kaum akan mengamalkan agama dan adat istiadat masing-masing. Sekiranya kita minta maaf kepada para penonton kerana internet connection yang tidak baik. Mari kita mulakan tajuk saya. Sekiranya kita tidak mempunyai nilai-nilai murni dalam jati diri kita, perselisihan faham akan berlaku dengan gerak dan lebih serius akan membangkitkan perangai kau. Oleh itu, nilai-nilai murni amat penting dalam menjamin kehidupan kita sekiranya semua rakyat mengamalkan nilai murni dalam kehidupan mereka. Tuntasnya, semua pihak termasuklah pihak ibu bapa, pihak kerajaan dan pihak sekolah perlu berganding bahu dalam menjalankan tugas memupuk nilai-nilai murni dalam sanubari anak-anak dan masyarakat seperti peribahasa Melayu, beras sama dipukul dengan sama dicincin, supaya insan yang berakhlak mulia dan imbang dari segi jasmani, emosi, rohani serta intelek dapat dilahirkan dan dapat membangunkan negara kita supaya negara kita dapat bertanding dengan negara-negara lain seperti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir pada hari ini untuk membicarakan forum yang bertajuk Nilai Murni Masyarakat Malaysia dan berkongsi pandangan-pandangan mereka tentang tajuk ini. Saya berharap forum ini dapat membantu para penonton mendalamkan kefahaman tentang nilai murni supaya dapat mengamalkan dalam kehidupan mereka seperti peribahasa Melayu, tak kenal maka tak cinta. Selain itu, saya harap perbincangan hari ini dapat mendatangkan banyak manfaat kepada masyarakat. Akhir kata, saya mewakili ahli-ahli panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada pada hadirin yang sudi meluangkan masa untuk mendengar perbincangan kami dan memohon maaf sekiranya terkasar bahasa. Disebabkan kesempatan masa, saya akan mengakhiri perbicaraan ini. Sekian, terima kasih. Berdasarkan soalan yang dinyatakan, selain daripada peranan ibu bapa, apakah peranan kawan dalam membentuk nilai murni? Saya boleh bercakap peranan kawan ialah memberi nasihat kepada kawan sekiranya tidak mengamalkan nilai murni dalam kehidupan harian. Sebab ini akan merupakan orang yang paling dekat dengan kita selain ahli keluarga. Dengan ini, kawan-kawan akan menerapkan nilai murni dalam sanubari mereka dan sentiasa mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Apabila kamu ternampak kawan ada bercakap kasar atau membuat sesuatu yang kurang bersesuaian seperti tidak memakai baju di bilik, kamu boleh menegur dia dan kamu menjadi teladan kepada kawan kamu dalam kehidupan harian.
Yang peranan kawan untuk kedua pula boleh diteruskan dengan tadi menjadi teladan yang baik dengan mengamalkan nilai murni seperti yang tadi. Kamu boleh bersikap baik hati dengan menolong kawan yang bersusah dalam mata pelajaran yang susah dan menjadi teladan dengan memakai baju di bilik. Ataupun salah satu contoh menjadi seorang murid yang bersikap positif dan berkelakuan baik. Dengan kamu ternampak kawan yang tidak menghantar kerja, kamu boleh menegur dia dan memberi semangat positif kepadanya untuk memotivasikannya dalam kehidupan harian. Okey, sekian. Ada soalan lagi? Okey, kepada kumpulan Goh Yu Heng dan Goh Yang Ching dan Eng Guang Ping, izinkan saya bertanya satu soalan. Selain daripada nilai murni yang dibincangkan tadi, contohnya nilai murni hormat menghormati, apakah lagi nilai-nilai murni yang lain perlu diamalkan oleh kita sebagai masyarakat di Malaysia? Terima kasih Frederick kerana tanya soalan yang lain. Apakah nilai-nilai murni yang lain yang perlu kita diamalkan? So sebenarnya terdapat banyak nilai-nilai murni yang perlu kita amalkan sebagai seorang masyarakat Malaysia. Yang pertama, kita perlu mengamalkan nilai baik hati. Kita mesti mengamalkan nilai baik hati kerana sebagai contoh, kita boleh menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan seperti membantu guru mengambil buku. Bukan itu sahaja. Dalam masa COVID-19, banyak sukarelawan yang mengamalkan nilai baik hati dengan melibatkan diri dalam membantu orang-orang lain yang memerlukan bantuan. Seterusnya, nilai toleransi. Kita perlu mengamalkan nilai toleransi dalam kehidupan harian seperti bertoleransi dengan berbagai kaum dan kawan supaya tidak menyebabkan kesalahpahaman antara satu sama lain. So, sebagai contoh, kita yang belajar di kolej yang tinggal bersama-sama dengan berbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India, kita perlu menghormati adat istiadat mereka dan tidak melanggar peraturan mereka. Nilai murni yang ketiga ialah cinta akan negara. Kita haruslah mengamalkan nilai murni cinta akan negara seperti tidak melibatkan diri dalam perhimpunan agresif dan tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang sensitif dan akan melanggar peraturan negara. Sekian, terima kasih. Maaf, ada soalan lagi tak? Disebabkan kesuntukan masa, so sesi soal jawab telah ditutup dan sekian terima kasih kepada para penonton dan ahli panel yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri perbincangan forum kita hari ini iaitu yang bertajuk Nilai Murni Masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih.